Rentasan berita hari ini. Tiada maaf buat penjenayah 1MDB. Bila kalah baru teringat Kampung Gajah. Pemilihan keadilan tiba ke tahap membimbangkan. Jangan bawa budaya bajingan ke PPR. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mastura Malak dari Jom Channel FB Live. Tiada maaf buat penjenayah 1MDB. Sudah tentu amat pahit bagi Goldman Sachs untuk menerima hakikat bahawa pendakwa raya Amerika Syarikat telah memfailkan tuduhan jenayah terhadap dua bekas juru banknya dan seorang peniaga Malaysia yang dikaitkan dengan kecurian berbilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad 1MDB. Siasatan terhadap 1MDB adalah kes terbesar yang dijalankan oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ di bawah program anti-kleptokrasi. Financial Times melaporkan kawalan keuangan dalaman Bank Wall Street itu mudah dilencongkan, sementara itu budaya urus niaganya di Asia Tenggara lebih fokus untuk mendapat keuntungan perniagaan daripada kepatuhan kepada fungsi operasi yang betul. Pengakuan bersalah bekas rakan kongsi Goldman Sachs di Asia, Tim Lechner, minggu lalu menjejaskan nama baik Bank Wall Street itu. Tim Lechner mengaku bersalah terhadap konspirasi untuk mencuci wang dan konspirasi melanggar Akta Amalan Rasuah Asing dan bersetuju untuk melepaskan $43.7 juta yang dipercayai secara haram. Rakannya Roger Ng, juga bekas juru bank Goldman, ditangkap di Malaysia dan dijangka akan diekstradisikan ke Amerika Syarikat. Bekas Ketua Perbankan Pelaburan Asia, Andrea Vela, difahamkan telah diarah bercuti berhubung peranannya dalam penglibatan firma itu dengan kes tersebut sementara menunggu hasil siasatan DOJ. Dalam satu wawancara dengan Bloomberg TV, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Goldman Sachs, David Salomon, berkata beliau amat duka cita melihat dua bekas pekerjanya secara terang-terangan melanggar dasar firma dan undang-undang. Saya merasa ngeri tentang hakikat bahawa ada orang yang bekerja di Goldman Sachs dan tidak kira sama ada rakan kongsi atau pekerja peringkat permulaan sanggup mengetepikan dasar kami dan melanggar undang-undang, kata David Salomon. The investigation's ongoing. I feel horrible about the fact that people who worked at Goldman Sachs, and it doesn't matter whether it's a partner or it's an entry-level employee, would go around our policies and break the law. I feel horrible about that. Unacceptable. Goldman Sachs berkata dalam penfailan sekuriti pada Jumaat lepas, ia mungkin menghadapi penalti ekoran penglibatannya dengan 1MDB. Ditanya sama ada beliau boleh memberi jaminan bahawa dirinya, bekas CEO Leonard Blankfein atau mana-mana pasukan pengurusan kanan firma itu pernah mengesyaki pelanggaran undang-undang atau keculasan kepatuhan dalam urus niaga dengan 1MDB, David Salomon berkata, kami mengambil kepatuhan dan kawalan di firma kami dengan serius. Kami akan sentiasa terus bekerjasama dengan pihak berkuasa dan terdapat proses yang sedia ada. Dalam proses itu akan diteruskan. Obviously very distressing to see two former Goldman Sachs employees went so blatantly around our policies and so blatantly broke the law. We take the whole matter extremely seriously and we continue to work with the authorities as they investigate it. Secara tidak langsung, CEO Goldman Sachs itu mengakui bahawa firmanya terbelit, terbabit dan bersalah dalam skandal pengubahan wang haram yang diseleweng dari 1MDB.
Mengulas mengenai kenyataan terbaru Salmon ini, Menteri Keuangan Lim Guan Eng berkata Goldman Sachs harus menyerahkan kepada Malaysia hasil daripada urus niaganya berkait dengan penipuan 1MDB sebanyak $588 juta, kira-kira 2.44 bilion ringgit. Terdahulu, Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam wawancara dengan Bloomberg TV turut mengecam Goldman Sachs yang terpalit dengan penyelewengan dana 1MDB. Menurut Anwar, persekongkolan Goldman Sachs dalam skandal 1MDB jika benar tidak boleh diterima. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak menafikan sebarang kesalahan berhubung 1MDB. Bagaimanapun, rakyat yang tidak percaya kepadanya telah menolak UMNO Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Kini sedikit demi sedikit wajah-wajah sebenar pejuang ketuanan Melayu itu terungkai melalui pengakuan Tim Lechner dan kenyataan David Salmon. CEO Goldman Sachs mungkin amat duka cita di atas perbuatan rakan-rakannya dalam firmanya. Bagi rakyat Malaysia, duka cita adalah taksiran CP terhadap segala kesengsaraan yang telah ditanggung dan harus ditanggung anak cucu di tahun-tahun mendatang akibat jenayah yang dilakukan dengan menggunakan 1MDB. Tiada maaf buat mereka yang bersekongkol dengan penjenayah 1MDB. Bila kalah baru teringat Kampung Gajah. Bila hujan lebat, Kampung Gajah akan ditenggelami air. Matilah sayur yang ditanam keliling rumah. Berhari-hari penduduk Kampung Gajah yang terperangkap terpaksa bergantung kepada makanan yang dihantar oleh sukarelawan. Kemiskinan tidak mendorong mereka makan lobak dan hampir pasti tidak menanam lobak. Analogi IQ lobak atau kecerdasan intelektual tahap lobak yang kita tahu tiada akal tidak akan sampai kepada warga emas, Perak mahupun Tembaga di Kampung Gajah yang setia kepada UMNO Barisan Nasional. Justru kampung itu dipilih oleh Datuk Lokman Adam yang diperlekeh oleh Khairi Jamaluddin memiliki IQ lobak sebagai pentas himpunan kebangkitan ummah yang akan menampilkan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi berganding dengan Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang. Menurut Dr. Muhaimin Sulam, pemilihan Kampung Gajah yang terletak di Parlimen Pasir Salak sebagai tempat pelancaran hari persandingan dua parti bukan satu kebetulan. November ini dipilih kerana bulan inilah JWW Birch dibunuh pahlawan Melayu di Pasir Salak. Nampaknya PAS dan UMNO mahu mengambil semangat memberontak. Biarpun Birch dibunuh ketika mandi di tepi sungai saja pun bukan berdepan sebagaimana pahlawan Melayu sejati, ujar Muhaimin dalam nukilannya di Malaysia Kini. Detik bulan November itulah orang Melayu bangkit dengan emosi dan semangat yang meluap-luap untuk melawan penjajah. Menurut bekas timbalan yang dipertua PAS Pasir Salak ini, kali terakhir Presiden PAS turun ke kawasan itu ialah pada 2013 untuk program PAS ganti UMNO. Bagaimanapun, kata Muhaimin, kini tema program sudah berubah dan berkembang di luar jangkaan pemikiran aras biasa. Musuh berubah menjadi kawan. November ini sebagai bulan untuk PAS dan UMNO mengamuk. Tiba-tiba sahaja Islam dan Melayu terancam dan dalam keadaan kritikal. Tiba-tiba saja bukan Islam kurang ajar dan biadab, ujarnya. Pada 1 September lalu, Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi telah merintis jalan ke Kampung Gajah, kononnya untuk mempertahankan hak orang Melayu, kedaulatan raja-raja dan kesucian agama Islam. Hakikatnya, orang Melayu seperti Khairi Jamaluddin tidak kehilangan apa-apa selepas Pakatan Harapan menjadi kerajaan kecuali kedudukannya sebagai Menteri Belia dan Sukan.
Tetapi UMNO kehilangan sokongan Melayu yang sedar bahawa parti itu tidak lain daripada sebuah gerombolan yang menjaja nama Melayu dan kini Islam demi kepentingan peribadi atau kelompok tertentu. PAS, kata Muhaimin, sudah hilang pertimbangan yang pernah dimiliki. Bagaimana mungkin perjuangan murni PAS selama ini sanggup bersekongkol dengan UMNO yang mereka pernah gelar korup? Soalnya, PAS dan UMNO membina pelamin untuk bersanding di Kampung Gajah. Namun, pelamin yang dibina adalah satu keranda politik, kata Muhaimin. Ini kerana UMNO ibarat bahtera yang sedang tenggelam. Ia kehilangan kepercayaan rakyat. Siasatan di Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ terhadap skandal 1MDB umpama badai yang tidak terhalang kemarahannya membalun bahtera UMNO. Itulah sebenarnya yang ditakuti oleh pemimpin UMNO, bukan takut hilang hak orang Melayu, kedaulatan raja-raja atau kesucian agama Islam. Mengikut sejarah, Birch dibunuh oleh seputum pengikut Datuk Maharaja Lela yang menjadi simbol amukan Melayu menentang penjajah tanah air. Kini, penjara apa yang ingin diamuk di Kampung Gajah pada bulan November? Hakikatnya, nama Melayu dijajah demi mengekalkan kuasa sang penjarah bangsa, tegas Muhaimin. November juga musim tengkujuh yang sering membawa amukan air yang menggerunkan di Kampung Gajah. Sudah terlambat bagi UMNO untuk kembali ke semangat lama yang ditinggalkan. Pemilihan keadilan tiba ke tahap membimbangkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail membuat lawatan ke Sarawak atas lawatan rasmi. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali juga ke Sarawak, katanya atas lawatan rasmi. Kebetulan keduanya adalah pemimpin keadilan. Kebetulan juga keadilan sedang menghadapi pemilihan kepimpinan. Wan Azizah tidak bertanding sebarang jawatan dalam keadilan, tetapi beliau dituduh pergi ke Julau, Sarawak bagi membantu Rafizi Ramli yang sedang bertanding untuk jawatan Timbalan Presiden Keadilan. Kebetulan yang ditentang oleh Rafizi Ramli ialah Azmin Ali yang juga bergegas ke Sarawak setelah Wan Azizah ke Julau. Kebetulan masing-masing mendakwa ada urusan rasmi di Sarawak. Selalu banyak kebetulan bagi kedua pemimpin ini. Wan Azizah menegaskan lawatannya ke Julau adalah mengikut jadual yang sudah sekian lama dirancang dan tiada kaitan langsung dengan pemilihan keadilan. Kalau ikut jadual, it is after the pemilihan, so there's no issue. And then this place, masa I pergi tu, is opposition. The head of the tuan rumah is BN. Okay, dan she's a lady, so I thought it was good. So I went there, and then nak bagi tu they've asked, ICU can approve. So I went and give tidak ada unsur bahawa I'm going to bertanding. I think it's not even a general elections. Lawatan Wan Azizah itu telah dikecam oleh anggota Majlis Kepimpinan Pusat Keadilan, Latifah Koya, yang menyifatkan sebagai tidak wajar. Latifah mendakwa Wan Azizah menggunakan jentera kerajaan atas kapasiti sebagai timbalan Perdana Menteri serta Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Latifah juga berkata Wan Azizah mengumumkan peruntukan RM100,000 untuk jalan di Julau. Anehnya, tidak kedengaran pula Latifah mengkritik Azmin Ali yang juga menggunakan jentera kerajaan sedangkan beliau dengan jelas calon timbalan Presiden Keadilan. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil berkata keanggotaan baru keadilan bagi cabang Julau Sarawak adalah sah kerana tidak melanggar apa-apa proses permohonan parti. Julau mendapat perhatian apabila keahlian keadilan meningkat dengan mendadak sehingga 13,000 orang. Ahli Parlimen Julau Larry Sang turut bertanding untuk jawatan ketua cabang walaupun baru menyertai keadilan, jelas penyokong pasukan Rafizi.
Rafizi yang ketinggalan dalam perebutan jawatan Timbalan Presiden Keadilan ini mendakwa telah diserang ketika proses pemilihan cabang Keningau, Sabah Sabtu lalu. Pemilihan di Keningau kemudiannya ditangguhkan kerana kekecohan dan masalah talian telefon dan internet. Nampaknya harapan proses pemilihan e-undi boleh menjadi contoh kepada parti-parti lain kini sudah hancur berkecai. Ia sudah sampai ke tahap yang membimbangkan orang biasa yang cintakan pendamaian, keadilan dan kemakmuran. Kedua belah pihak saling tuduh-menuduh menggunakan politik wang. Di samping itu, ketegangan juga berlaku di beberapa tempat yang tular di media sosial serta memalukan parti itu. Pertandingan yang sengit ini berlaku kerana Azmin Ali menanggung risiko kehilangan jawatan menterinya jika beliau kalah dengan Rafizi Ramli. Inilah padanya apabila penglibatan dalam politik dikaitkan dengan ghanimah. A winner takes all atau pemenang akan membolot semuanya. Agak kelakar juga apabila masing-masing mendakwa merekalah wira reformasi 20 tahun yang sebenar. Sedangkan umum mengetahui reformasi 20 tahun itu tidak akan berjaya tanpa penglibatan pejuang yang berada di luar Parti Keadilan. Mereka termasuklah pemimpin yang kini berada di dalam Parti Amanah Negara, Amanah dan DAP. Tidak kurang juga yang masih berada di dalam PAS dan pejuang tanpa parti dan NGO. Pemimpin-pemimpin tersebut memilih untuk tidak memihak kepada mana-mana pakatan sama ada Azmin Ali atau Rafizi walaupun mereka menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengganti Tun Dr. Mahathir kira-kira 18 bulan akan datang. Jangan bawa budaya bajingan ke PPR. Sikap tidak peduli penduduk program perumahan rendah PPR Gombak Setia bertukar menjadi padah dengan kejadian malang yang menimpa S. Satyawaran yang maut di PPR Seri Pantai, Pantai Dalam awal tahun lalu. Mangsa maut akibat kecederaan parah di kepala akibat terkena kerusi pejabat yang dilempar dari tingkat atas bangunan flat di kawasan berkenaan. Penduduk yang bersikap seperti bajingan ini seolah-olah tidak belajar daripada tragedi yang menimpa jiran sepenempatan. Itulah yang terpaksa dihadapi remaja berusia 15 tahun Muhammad Ikmal Abdul Razak yang cedera di kepala sehingga menerima 15 jahitan akibat terkena objek dikatakan tayar yang dibaling dari tingkat atas PPR Gombak Setia pada 4 November lalu. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim berkata, setakat tengah hari semalam, 6 kaki tangan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan 2 orang saksi yang juga penduduk PPR tersebut telah tampil memberi keterangan. Pihak polis kini masih giat menjalankan siasatan bagi mengesan individu yang tidak bertanggungjawab melakukan kesalahan itu, lapor utusan online. Peristiwa tersebut mendapat perhatian Menteri Wilayah Persekutuan Khalid Samad yang menegaskan pesalah yang ditangkap melakukan aktiviti tidak bermoral seperti itu tidak layak untuk tinggal di perumahan milik kerajaan lagi. Ujar beliau, orang yang membuang tayar itu kalau pihak polis dapat mengenal pasti sebagai penyewa flat DBKL akan diberitahu tidak layak duduk di flat DBKL. Sebabnya dia tidak tahu bagaimana cara hidup di flat. Rakyat dan warga flat kena ambil budaya hidup yang munasabah lah. Kalau nak terus tinggal di mana-mana perumahan milik kerajaan, jangan amalkan budaya begitu, tegas Khalid Samad seperti dipetik Malaysia Deadline. Tidak mahu kejadian sama berulang, Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Nur Hisham menjelaskan. Pihak kita sedang melakukan kajian yang lebih terperinci mengenai keperluan-keperluan rumah berkos rendah kerajaan dan DBKL sebagai langkah pencegahan bagi menjamin keselamatan penduduk. Mungkin kita kena buat bumbung untuk orang yang berjalan kaki di bawahnya ataupun pukat.
Setakat Februari yang lalu, buat kali pertamanya di BKL telah memasang 1,500 unit kamera lita tertutup CCTV bernilai 19.3 juta ringgit, ujar Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Kesejahteraan Bandar di BKL, Wan Muhammad Ghazali Noor. Ini akan memudahkan kerja memantau keadaan di PPR dari masa ke semasa dan pihak di BKL tidak teragak-agak nak mengeluarkan notis dan mengusir penduduk yang tidak mematuhi peraturan yang disediakan, tegas beliau. Tujuan pelaksanaan program perumahan rendah PPR salah satunya adalah sebagai ganti kepada penduduk penempatan setinggan di samping memberi peluang kepada rakyat yang berpendapatan rendah memiliki kediaman asas sendiri dengan bayaran bulanan serendah RM120. Program bantuan perumahan yang dianggap akan memberi kehidupan lebih baik kepada rakyat ternyata disalahgunakan sebilangan penduduk PPR. Namun, sebut saja PPR pasti digambarkan dengan tempat longgokan sampah sarap atau perabot lama, vandalisme pada dinding-dinding blok dan bukan pelik jika kita naik lift bersama dengan motosikal penduduk. Dan terkini, dalam tempoh beberapa bulan sahaja jarak berlaku kejadian maut di PPR Seri Pantai, insiden yang hampir membawa maut berlaku lagi. Ternyata, taraf pendidikan dan latar belakang ekonomi yang berbeza-beza menyebabkan kurang kesedaran sivik kepada penduduk. Budaya buruk bajingan dibawa walaupun kerajaan sudah memberi laluan yang lebih baik bagi membantu meningkatkan taraf hidup masing-masing. Tiada siapa yang dapat menolong jika anda sendiri tidak mahu merubah untuk menolong diri anda. Sekian rentasan berita hari ini. Jangan lupa layari kami di Facebook di Jom Channel FB Live. Saya Masra Malak. Terima kasih. Assalamualaikum dan sejahtera Malaysia. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.